Takut sungguhlah. Macam waktu mana kita terlampau takut cikgu garang masuk dalam kelas. Misal contohnya, semua kelas diam je dengan cikgu yang garang. Ni bukan cikgu yang garang, ni Allah yang garang. Bila Allah tunjuk yang dia ni garang di padang mahsyar Allah, maka tak ada seorang pun yang mampu keluar suara kecuali para rasul Allah. Orang yang pertama yang akan dipanggil di padang mahsyar nanti, waktu mana kelam kabutnya manusia ni, ialah Nabi Adam AS. Setelah mana lepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan minta dengan Allah supaya diadili umat manusia ni, maka di waktu itu dipanggil Nabi Adam. Satu lagi Rasulullah sebut, aku berharap separuh daripada syurga itu menjadi milik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita lah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita pada Allah, kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama belajar tentang mengenai satu suasana yang kita akan lalui dalam hidup kita pada yang disebut dengan hari mahsyar ataupun hari kiamat, yang setelah mana berlakunya hari kiamat akan adanya hari yang disebut dengan kebangkitan. Bangkit balik kita di padang mahsyar, kemudian kita akan mula disoal terhadap amalan-amalan yang kita kerjakan sepanjang kita hidup di atas dunia ini. Lalu sewaktu mana kita belum lagi dihisap, kita akan melalui satu saat yang disebut dengan kelam kabutnya manusia ataupun manusia dalam keadaan yang berada di mahsyar Allah. Yang ini perlu kita imani dan kita yakini dalam hidup kita, yang kita akan sampai pada masa tersebut. Bila kita sampai pada masa itu, tak ada orang yang berani, tak ada orang yang dalam keadaan mampu nak bercakap. Kalau kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa golongan manusia yang Allah tak nak bercakap dengan dia. Sampai di padang mahsyar tu, Allah tak nak memandang wajah dia, Allah tak nak berbicara dengan dia. Kerana apa dia? Kerana amalan yang dia buat di atas dunia ini yang menyebabkan dia jadi demikian. Amalan dia berzina, orang tua yang berzina, misal contohnya orang yang asy-syaikhuz zani, orang tua yang berzina sampai dalam keadaan dia usia tua, kemudian dia hidup dalam keadaan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Akhirnya Allah tak nak bercakap dengan dia. Semua manusia menjadi takut di padang mahsyar ni. Ketakutan itu menyebabkan jadi kebingungan di kalangan umat manusia bila berada di padang mahsyar Allah. Lalu kita kena faham macam mana kita nak berada di padang mahsyar itu dalam keadaan yang samad. Dasar pada kita faham dahulu apa yang berlaku di padang mahsyar nanti, dan kita siapkan amalan kita sekarang ini. Kita dah siapkan beberapa perkara-perkara yang kita lakukan untuk kita nak suruh selamat. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quranul Karim, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang di padang mahsyar Allah dengan hati dia yang penuh dengan ketenangan, kelapangan pada jiwa dia. Macam mana kita nak suruh kita dapat sampai di padang mahsyar nanti dalam keadaan lapang, tubuh badan kita ni selamat daripada gangguan-gangguan di padang mahsyar itu, dalam keadaan kita dah jaga di dunia ini. Di dunia ni kita dah jaga dah amalan-amalan kita. Kita buat amalan untuk kita selamat dalam kubur, selamat di padang mahsyar, selamat melalui titian sirat, sehingga kan kita boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, kita masih lagi dalam siri ini. Siri yang menceritakan pada diri kita tentang mengenai bagaimana keadaan di padang mahsyar Allah, dan hari ini kita akan berbicara tentang beberapa perbicaraan ataupun percakapan Allah dengan para nabi di hari kiamat nanti. Ada beberapa nabi-nabi yang Allah akan bercakap dengan dia. Yang lain tu senyap je.
di pada mahsyar Allah. Pada hari yang tidak ada lagi yang bercakap kecuali para rasul yang mampu keluar suara. Takut sungguhlah. Macam waktu mana kita terlampau takut cikgu garang masuk dalam kelas. Misal contohnya, semua kelas diam je dengan cikgu yang garang. Ni bukan cikgu yang garang, ni Allah yang garang. Bila Allah tunjuk yang dia ni garang di pada mahsyar Allah, maka tak ada seorang pun yang mampu keluar suara kecuali para rasul Allah. Al-Bukhari telah mengumpulkan beberapa hadis-hadis mengenai itu dalam satu bab tersendiri. Itu pada kitab At-Tauhid dalam sahihnya, bab dialog Allah pada hari kiamat dengan para nabi dan yang lain-lain. Imam Bukhari dia telah susun beberapa dalam bab-bab hadis yang cerita tentang mengenai bagaimana Allah bercakap dengan para rasul dia. Selanjutnya Al-Bukhari menyebut hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu mengenai syafaat selengkapnya. Ini yang kita bahas nanti insya-Allah. Dan juga hadis yang menyatakan begini. Hadis yang sebut, "Ma minkum min ahadin", tidak ada seorang pun di kalangan kamu, "illa sayukallamuhu rabbuh", kecuali melainkan akan diajak untuk bercakap oleh Allah. "Laisa bainahu turjuman", di antara dia dengan Allah tak ada lagi penterjemah. Tak ada lagi yang disebut dengan di antara dia, ada lagi hijab pada di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akan kita kemukakan pula dalam hadis riwayat Ibnu Umar mengenai bisikan permohonan kepada Allah. Adapun kali ini kita akan cantumkan hadis-hadis lain yang ada kaitan dengan soal percakapan dengan Allah ini. Kepada Allah kita mohon segala pertolongan. Mengenai dialog Allah dengan para nabi, dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menunjukkan Allah bercakap dengan Nabi di pada mahsyar ni. Ayat mana? Dalam surah Al-Ma'idah ayat 109. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, "Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum? Qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub." Ini jelas-jelas Allah sebut. Di pada mahsyar nanti, yauma yajma'ullahu ar-rusul, hari di mana Allah kumpulkan para rasul, para nabi dan para rasul. Fayaqulu madza ujibtum, lalu dikatakan pada rasul itu, apa yang kamu nak jawab sekarang ni? Kamu nak jawab apa dia sekarang ni? Apa jawapan kaum kamu terhadap seruan kamu? Madza ujibtum, apa yang kaum kamu telah jawab terhadap apa yang kamu telah sampaikan pada mereka? Qalu la ilma lana, lalu para rasul ni jawab, kami tak ada ilmu ya Allah, tidak ada pengetahuan bagi kami tentang itu. Kemudian, innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya kamulah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib itu ya Allah. Ini maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dengan rasul, cakap dengan para rasul. Waktu mana ditanya pada rasul, madza ujibtum, yang kamu sampaikan dakwah, kamu sebut pada umat-umat kamu tu, benda apa yang mereka telah lakukan terhadap seruan kamu? Benda apa yang kamu dapat daripada seruan yang kamu lakukan itu? Lalu Rasul-Rasul yang jawab, qalu la ilma lana, kami tak ada ilmu ya Allah, kami tak tahu. Innaka anta allamul ghuyub, kerana kamulah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kami ni tak tahu, tak ada dalam ilmu kami ya Allah. Perkara yang kami ni, Rasul-Rasul ni kerja dia sampai bagi tahu je pada manusia. Adapun yang nak terima balik tersebut, yang nak terima seruan ini, kami serah pada kamu. Kamulah yang mengetahuinya ya Allah. Maknanya Allah bercakap dengan para rasul di pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi dalam surah Al-A'raf ayat 6 hingga ke 9. Fala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wa la nas'alannal mursalin fala naqussanna alaihim bi'ilm wa ma kunna ghaibin wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yuzlimun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutuskan oleh rasul-rasul kepada mereka. Fala nas'alannal ladzina ursila ilaihim, kami akan tanya pada setiap umat yang dihantar rasul pada mereka. Wala nas'alannal mursalin, dan sudah pasti kami akan tanya
yang kami akan tanya pula rasul-rasul kami yang telah kami utuskan itu. Fala naqussanna alaihim bi'ilm, maka sesungguhnya akan kami khabarkan pada mereka apa yang telah mereka lakukan, sedangkan kami mengetahui keadaan mereka tersebut. Wa ma kunna ghaibin, Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Wal waznu yawma idzinil haqq, dan kami sekali-kali tidak jauh daripada mereka. Timbangan pada hari itu adalah penuh dengan keadilan Allah. Wal waznu yawma idzinil haqq, segala yang akan ditimbang pada pada mahsyar ni benda yang betul. Faman thaqulat mawazinuh, mana-mana orang yang berat timbangan kebaikannya, kemudian faulaika humul muflihun, orang itulah orang yang paling berjaya. Mudah-mudahan kita lah, insya-Allah. Amin. Kita doa demikian pada diri kita ni. Wa man khaffat mawazinuh, sebaliknya bagi siapa yang ringan bila ditimbang amalan ringan. Timbang amalan ringan. Timbang amalan tu macam mana? Depan nanti kita akan cerita. Timbang amalan. Maknanya setiap di kalangan kita ni sama ada semakin berat amalan. Mudah-mudahan kita insya-Allah. Ataupun timbang-timbang ringan. Timbang-timbang ringan. Macam orang timbang getah sekerap tu lah. Macam orang timbang buah sawit. Macam orang timbang yang disebut dengan timbangan-timbangan. Lagi berat timbangan dia, lagi bernilai pada diri dia. Manakala orang yang semakin ringan timbangan dia, semakin tak ada nilai. Timbangan. Dia buat amalan. Bukan dia tak buat amalan, tapi amalan dia tak ikhlas. Misal contohnya. Amalan dia riak, yang menyebabkan jadi ringan. Dia buat, dia semayang, bukan dia tak semayang, tapi ringan. Ringan. Wa man khaffat mawazinuh. Siapa-siapa yang ringan amalan dia, yang bila ditimbang amalan dia ringan. Dia bukan tak tutup aurat, dia tutup aurat tapi ringan. Ringan ni kenapa? Dia tutup aurat tapi dia pergi menipu. Dia nutup aurat tapi dia mengumpat. Dia tutup aurat tapi dia buat benda yang dilarang oleh Allah. Yang menyebabkan pahala tutup aurat tu jadi tak berat, jadi ringan. Kenapa jadi ringan? Kenapa jadi ringan? Kerana dia jadi kosong dalam amalan yang dikerjakan sebut. Faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Lalu Allah kata, orang ni orang yang telah merugikan untuk dirinya sendiri. Satu kita kena ingat kan, kita ni kalau kita buat baik, bukan kita buat baik pada orang, kita buat baik pada diri kita sendiri. Kalaupun kita buat jahat, bukan kita buat jahat pada orang, tapi kita sedang buat jahat pada diri kita sendiri. Semua ni di akhirat nanti dia akan menjadikan pada diri kita ni ringan ataupun berat. Berat timbangan kita. Kita jangan nampak bila kita buat jahat, orang tu yang kena tu jadi berat. Tak. Bila kita buat jahat pada orang yang kita tertentu pada seorang tersebut, orang yang kita buat jahat tu dia jadi berat timbangan dia. Manakala kita jadi ringan timbangan kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat baik, demikian kan? Bila kita berbuat baik pada orang, kita senyum pada orang. Katakanlah kita berjumpa dengan orang, kita senyum. Waktu mana kita senyum pada orang tu tak senyum pada kita, tapi kita je senyum. Apakah kita akan rugi pada diri kita? Tak. Jadi berat timbangan kita di akhirat nanti. Walaupun orang tu tak balas. Bila orang tu tak balas, kita rasa frust. Jangan kita rasa stres. Jangan. Bahkan kita kata, aku dah buat amalan. Manakala dia tangguhlah. Terpulang pada diri dia. Kerana faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Kerana setiap kali mana mereka buat amalan yang buruk ini, mereka telah merugikan jiwa-jiwa mereka sendiri. Bima kanu biayatina yazlimun, dengan apa yang ayat-ayat kami mereka sentiasa buat zalim, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala cerita di akhirat nanti Allah akan bercakap dengan rasul-rasul ini sendiri. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Maka nescaya Tuhan kamu akan tanya pada mereka semua terhadap apa yang telah mereka kerjakan sepanjang mereka hidup di atas dunia dahulu. Fa rabbika, maka dengan nama Tuhan kamu, nama Allah, lanas'alannahum, sudah pasti akan ditanya pada mereka sebut ajma'in, di kalangan mereka ini. Tentang apa ditanya ni? Amma kanu ya'malun, terhadap apa yang telah kamu kerjakan
sepanjang mereka di atas dunia dahulu. Maknanya percakapan Allah. Kemudian demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala mula-mula sekali di antara dialog Allah dengan Nabi Adam AS mengenai perbandingan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat yang lain. Kalau dia tanya, dengan siapa dia bercakap? Allah bercakap di padang mahsyar. Sama dengan Adam, dan dengan tujuan nak tahu perbandingan di antara Nabi Adam dengan umat-umat sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, awwalu man yud'a yaumal qiyamah Adam fayuqalu hadha abukum Adam fayaqulu ya rabbi labbaik wa sa'daik fayaqulu lahu rabbuna ukhrij nasiba jahannam min dhurriyyatik fayaqulu ya rabb wa kam fayaqulu min kulli mi'atin tis'atan wa tis'ina faqulna ya Rasulullah ara'aita idza akhidha minna min kulli ma'atin tis'atun wa tis'ina famadha yabqa minna qala inna ummati fil kasya'ratil bayda fi thuril aswad. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang pertama sekali akan dipanggil pada hari kiamat nanti ialah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam akan dipanggil awwalu man yud'a yaumal qiyamah. Orang yang pertama yang akan dipanggil di padang mahsyar nanti, waktu mana kelam kabutnya manusia ni, ialah Nabi Adam alaihissalam. Setelah mana lepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan minta dengan Allah supaya diadili umat manusia ni, maka di waktu itu dipanggil Nabi Adam. Fayuqal, lalu dikatakan pada orang ramai, dimaklumkan pada orang ramai, inilah hadza abukum Adam, inilah bapa kamu Adam, bapa kamu semua Adam alaihissalam. Fayaqulu ya Rabb labbaik, lalu Adam menjawab panggilan itu seraya berkata, wahai Tuhanku, aku penuhi panggilan kamu dengan mengharapkan kebahagiaan daripada kamu. Wasa'daik, dan segala kebahagiaan itu datang daripada kamu ya Allah. Fayaqulu lahu, lalu dikatakan pada Adam alaihissalam, ukhruj nasiba jahannam min dzurriyyatik, keluarkanlah para pengikut kamu daripada neraka jahannam, daripada anak cucu kamu. Nabi Adam alaihissalam tanya balik, fayaqul ya Rabb wa kam, wahai Tuhanku, berapa ramai yang kena keluarkan ini? Lalu Allah menjawab, dari setiap 100 keluarkan 99 orang. Daripada 100 orang, 99 orang daripada umat kamu tu kamu keluar. Seorang je biar kekal dalam neraka. Maka kami bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ni maknanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya balik Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat kamu ya Rasulullah? Apabila daripada setiap 100 Adam mengambil 99 orang, maka berapa yang tinggal daripada kita pula ya Rasulullah? Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalaulah daripada 100 Nabi Adam tu dah bagi syafaat 99 orang, yang tinggal daripada kamu, untuk kita ni berapa orang ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya umat aku di tengah-tengah umat yang lain adalah seperti rambut putih pada lembu yang berwarna hitam. Rasulullah sebut demikian. Macam rambut kita ni kan. Rambut kita ni maknanya daripada ramai-ramai manusia tu, ada sorak rambut, uban keluar misal contohnya. Sorak tu adalah umat aku. Maknanya umat yang lain tu ramai lagi dibandingkan dengan diri kita. Allahu Akbar. Rasulullah gambarkan demikian. Jadi jumlah yang satu tu di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama sekali dipanggil pada hari kiamat siapa? Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, awwalu man yud'a yaumal qiyamah Adam. Orang yang pertama yang akan dipanggil hari kiamat ialah Nabi Adam alaihissalam. Fatara'a dzurriyyatahu, dan juga maka kemudian maka anak cucunya semuanya melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan pada Nabi Adam. Fayuqalu hadza abukum, lalu dikatakan pada semua anak cucu ni, inilah bapa kamu. Allah memula memperkenalkan, inilah bapa kamu yang kamu daripada keturunan ini. Hadza abukum, ini bapa kamu
Yang asal keturunan kamu ialah keturunan Nabi Adam AS. Itu cara demikian. Kemudian lalu dijawab, hadza abukum Adam. Fayaqulu labbaik. Lalu dijawab balik. Maka Adam memenuhi panggilan itu, saya berkata, aku memenuhi panggilan kamu ya Allah. Wa sa'daik, dan juga kebahagiaan daripada kamu ya Allah. Akhrij ba'sa jahannam min dzurriyyatik. Lalu Allah berfirman, keluarlah penduduk neraka Jahannam daripada anak cucu kamu itu, wahai Adam. Anak cucu kamu tu Adam, kamu keluarkan daripada neraka Jahannam. Allahu Akbar. Daripada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita keadaan manusia. Rasulullah berharap para pengikutnya merupakan separuh penghuni syurga. Bila berada di padang mahsyar tu, kalau Nabi Adam AS, Allah Subhanahu Wa Taala mula panggil, keluar Adam, bawa seramai daripada 100 orang yang masuk dalam neraka, kamu tarik masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala 99 orang. Rasulullah pula bila begitu, Rasulullah mula berharap separuh daripada umat Rasulullah ni semua masuk dalam syurga Allah. Mudah-mudahan kita insya-Allah. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman pada hari kiamat, hai Adam, kirimkan kelompok-kelompok kamu di kalangan mereka ke dalam neraka. Kirimkan delegasi neraka. Adam menjawab, aku penuhi permintaan kamu, mengharapkan kebahagiaan daripada kamu dan segala kebaikan dan kedua belah tangan kamu. Apa itu delegasi ke neraka ya Allah? Allah menjawab, daripada setiap 1000 kirimkan 999 orang ke neraka Allah. Bila sebut umat yang disebut dengan masuk neraka pula, daripada 1999 orang masuk neraka, seorang dia masuk dalam syurga. Nabi SAW sabda, ketika itu berubahlah anak-anak kecil. Rasulullah kata, bila Allah sebut saja begitu, anak-anak kecil itu keluar tumbuh uban terus. Allah Ta'ala berfirman, wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha. Maka gugurlah segala kandungan wanita-wanita yang hamil. Wa taranna sasukara. Lalu kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara. Sedangkan mereka bukan mabuk. Walakin azaballahi syadid. Tetapi azab Allah itu terlalu amat pedih yang berlaku pada mereka tersebut. Perawi hadis ini berkata, para sahabat bertanya, mana yang satu itu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, yang satu itu 999 adalah daripada Ya'juj wa Ma'juj, dan yang satu itu daripada kamu sekalian. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, seorang yang boleh selamat daripada neraka itu siapa ya Rasulullah? Siapa? Yang seorang daripada 1000 orang, 999 masuk neraka. Seorang je yang boleh selamat daripada neraka ni. Lalu ditanya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah jawab, itu 9,999 itu di kalangan Ya'juj wa Ma'juj. Manakala yang seorang tu daripada kalian semua. Rasulullah jawab demikian. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat bila dengar je begitu, bertakbir masing-masing. Allahu Akbar. Lalu Rasulullah bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar berharap kamu akan merupakan 1/4 penghuni syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut begitu terus. Aku betul-betul mengharapkan 1/4 daripada syurga tu dihuni oleh di kalangan umat-umat aku. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar berharap kamu akan merupakan 1/3 penghuni syurga. Kemudian Rasulullah tukar balik. Rasulullah kata, aku nak supaya 1/3 ahli syurga tu di kalangan umat aku. Kemudian Rasulullah sebut lagi, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar berharap kamu akan merupakan setengah daripada penghuni neraka. Separuh daripada penghuni syurga. Separuh daripada syurga tu di kalangan umat aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Perawi berkata, para sahabat pun bertakbir sekali lagi. Bila Rasulullah kata, mula-mula Rasulullah kata, aku berharap yang satu tu masuk dalam syurga Allah. Kemudian sahabat bertakbir. Lalu Rasulullah kata, aku berharap di kalangan kamu tersebut 1/4 di kalangan ahli dalam syurga tu di kalangan umat aku. Sahabat-sahabat sukalah.
Kemudian Rasulullah kata, tak. 1/3 dalam syurga tu di kalangan umat aku. Sahabat-sahabat suka. Suka lagi. Rasulullah kata, satu lagi. Rasulullah sebut, aku berharap separuh daripada syurga itu menjadi milik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita lah. Amin ya rabbal alamin. Perawi berkata, para sahabat pun bertakbir lagi. Bila Rasulullah kata, separuh daripada syurga itu di kalangan umat Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut begitu, sahabat-sahabat takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Sukanya sahabat-sahabat. Ulama-ulama kata, kita ni kalau kita suka, kita bertakbir. Sebab tu dalam hidup kita ni, jangan jadi macam orang barat. Orang barat, kalau rasa gembira tepuk tangan, dia sebut demikian. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira tepuk tangan, ni orang barat. Tapi kita tak. Kita bila rasa gembira, bertakbir sekuat hati. Bertakbir sekuat tenaga. Sukanya kita dengan kurniaan yang Allah bagi pada diri kita. Kemudian perawi berkata, para sahabat bertakbir lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kamu sekalian di tengah-tengah umat lain, tidak lain hanyalah seperti rambut putih pada lembu warna hitam, ataupun seperti rambut hitam pada lembu yang berwarna putih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu tu kan, umat aku ni, macam tengah-tengah hitam tu, kamu putih satu. Kamu putih satu. Ataupun tengah-tengah putih, kamu hitam satu. Itu kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kemudian daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah berada dalam kemah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tiba-tiba waktu itu Rasulullah bersabda, senangkah kamu sekalian menjadi 1/4 penghuni syurga? Lalu kami jawab, ya Rasulullah. Rasulullah tanya, kalau kalian di antara 1/4 dalam syurga tu, kamu suka tak? Lalu sahabat-sahabat jawab, suka Rasulullah, ramai tu, ramailah. Rasulullah bersabda lagi, demi Allah yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya aku benar-benar berharap kamu menjadi setengah daripada penghuni syurga. Sebenarnya aku nak sangat separuh daripada syurga tu di kalangan umat aku. Rasulullah sebut demikian. Kerana syurga tidak akan dimasuki oleh selain orang yang Muslim. Rasulullah kata, siapa nak masuk syurga, syarat pertama dia mesti seorang Muslim. Sedangkan kamu sekalian di tengah-tengah orang musyrik, hanyalah seperti rambut putih pada kulit lembu yang hitam, ataupun seperti rambut hitam pada kulit yang lembu yang warna merah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan demikian. Itu percakapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada lagi percakapan Allah dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh akan berdialog dengan Allah Ta'ala, di mana beliau ditanya kepadanya, sudahkah dia menyampaikan risalahnya sebagaimana yang diberitakan oleh Allah kepadanya? Dia akan tanya, Nuh, ada tak kamu sampaikan yang kamu telah sampaikan kepada yang disebut dengan yang kamu sampaikan kepada umat-umat di kalangan kamu, ajaran yang Allah Subhanahu wa taala ajar pada kamu? Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin. Sudah pasti kami akan tanya soalan-soalan pada rasul-rasul terhadap apa yang telah kami utuskan pada mereka itu. Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Nuh alaihi salam akan dipanggil pada hari kiamat. Rasulullah cerita, Nabi Nuh akan berdiri di hari kiamat. Lalu ditanya pada Nabi Nuh, apakah kamu telah menyampaikan risalah aku? Dia menjawab, ya Allah. Nabi Nuh panjang masa dia hidup, 950 tahun. Nabi Nuh AS. Kemudian kaumnya dipanggil dan ditanya, benarkah Nuh telah menyampaikan kepada kamu semua risalah aku ini? Allah tak tanya Nabi je, Allah tanya balik, kaum ni sampai tak sampai yang telah diajar oleh Nabi Nuh pada kamu semua? Mereka menjawab, tidak ada pemberi peringatan yang datang kepada kami. Tidak ada seorang pun yang datang. Bila begitu, lalu mereka jawab, tak ada seorang pun yang bagi tahu kepada kami. Hidup zaman Nabi ni, tapi tak ada orang yang bagi tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Nabi Nuh pun ditanya, siapakah yang memberi kesaksian untuk kami? Nuh, kamu sebut kamu telah sampaikan Islam. Kamu telah sampaikan Islam ni pada umat-umat di kalangan kamu. Aku nak tanya pada kamu, siapa yang sanggup menjadi saksi? Sebab mereka jawab,
tak ada sekali pun kamu datang cerita tentang Islam pada mereka. Ini jawab demikian. Itulah yang dimaksudkan oleh firman Allah Ta'ala. Nabi Nuh menjawab, Muhammad dan umatnya. Allahu Akbar. Bila Nabi Nuh AS ditanya, siapa saksi yang menceritakan tentang mengenai bagaimana kamu berdakwah itu, wahai Nuh? Nabi Nuh AS jawab, Nabi Muhammad dan juga umat-umat dia menjadi saksi. Kita nampak macam mana kesan bila berlaku satu peristiwa, umat lepas pada sebut, dia akan jadikan ini menunjukkan bukti yang telah terjadi sebelum daripada ini. Kalau nak suruh rakyat di waktu tersebut jadi saksi, mereka menipu. Mereka menipu saja. Lalu bagaimana nak suruh jadi saksi ni? Umat lepas pada sebut. Siapa umat lepas pada sebut? Nabi Muhammad dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikian aku jadikan kamu umat pertengahan. Tujuan aku jadikan kamu ni umat pertengahan, tujuan apa dia? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Dengan tujuan untuk menjadi saksi di hadapan amalan-amalan manusia ni, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perawi hadis ini menerangkan artinya wasat ini adalah adil. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, maka kamu semua dipanggil, lalu kamu memberi kesaksian untuk Nuh, sedangkan aku memberi kesaksian atas kamu pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sebut haji begitu, Rasulullah kata, kamu umat-umat aku ni semua akan menjadi saksi terhadap dakwah Nabi Nuh. Dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, manakala amalan kamu, aku jadi saksi. Aku pula tengok amalan-amalan yang kamu kerjakan, dan aku sanggup menjadi saksi di atas amalan-amalan yang kamu kerjakan. Allahu Akbar. Itulah kita diajar supaya banyakkan selawat pada Rasulullah. Walaupun Rasulullah tak tengok kita, tapi dengan kita selawat ni menyebabkan sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi. Aku sanggup jadi saksi pada hamba Allah ini. Ya Allah, kerana bibir dia tak pernah berhenti sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu sendiri. Ahmad berkata beginilah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi dan juga An-Nasa'i, dan berapa sanad yang berasal daripada Al-Amashi. Sedangkan menurut At-Tirmizi hadis ini hadis hasan sahih. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula menjadi kesaksian ke atas semua umat yang lain. Manakala umat yang lain yang menjadi saksi siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku katakan kesaksian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas semua umat yang lain pada hari kiamat akan merupakan bukti atas keadilan dan kemuliaan umat ini. Digambarkan adapun kesaksian yang dimaksudkan adalah bahawa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat akan dinilai sebagai umat yang benar-benar adil oleh sekalian umat yang lain. Oleh kerana itu, semua Nabi meminta kesaksian mereka atas umat masing-masing. Semua Nabi, dia nak umat-umat masing-masing. Kalau umat-umat itu tidak mengakui kemuliaan umat Muhammad, kenapakah para Nabi harus meminta kesaksian mereka ini? Dalam riwayat Al-Bah bin Hakim daripada ayahnya, daripada datuknya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum waffaitum sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kamu sekalian menunaikan kesaksian terhadap 70 umat. Setiap seorang menjadi saksi pada 70 umat yang sebelum daripada ini. Kamulah yang terbaik dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Maknanya kita menjadi saksi terhadap amalan-amalan umat terdahulu. Kemuliaan Nabi Ibrahim AS di mata para saksi. Allah Ta'ala berfirman, wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami berikan padanya Ibrahim kebaikan di dunia. Wa innahu fil akhirah laminas salihin. Dan sesungguhnya dia di akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang salih juga. Ini panjang cerita ni, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam perbincangan pada yang akan datang nanti, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat dan nasib para pengkhianat. Insya-Allah kita akan sambung dalam perbincangan akan datang nantilah, insya-Allah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Terima kasih di atas kesudian tuan-tuan bersama sekejap.
dalam pertemuan kita ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.